Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama berjamaah di Masjid Al-Ghufran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa curahkan kepada kita keampunannya dan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kerana di antara ciri-ciri kebaikan itu apabila seorang hamba Allah Ta'ala dia mampu solat isya berjamaah, kemudian dia balik berehat dan dia muncul pula untuk solat subuh berjamaah. Kembar dua ni faka'annama qama lailatin, seolah-olah dia sudah dikira solat satu malam. Maknanya besar pahala kita tu solat malam. Kita nak berdiri satu malam tak mampu, jadi kita ambil isya subuh kembas itu, insya-Allah. Kita tadabbur ataupun tafsir ringkas kita kepada surah At-Tur, juzuk yang ke-27. InsyaAllah kita ambil beberapa ayat, bermula ayat yang ke-17. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Balik semula kepada ayat 17. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman surga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada nota di bawah, nota kaki nombor 1695. Setelah menerangkan azab seksa yang akan ditimpa kepada orang-orang ingkar, ayat sebelum ni lah, sebelum daripada kita baca kali ini, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan balasan yang sebaik-baiknya yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya.
Jadi sebagaimana kata di para ulama tafsir ketika menafsirkan kalimah takwa maknanya kita buat penjagaan. Macam kita hari ni bila mari zaman wabak ni, penjagaan kita tu ada pencarakan, tak boleh berkumpul ramai-ramai kan, kena pakai tutup mulut, hidung. Itu dipanggil takwa, maknanya kita buat wiqayah, penjagaan supaya tidak merebak. Tetapi takwa yang besar yang Allah Ta'ala kemukakan dalam ayat ini, yang menjadi penyebab kepada layaknya seorang itu ke syurga, iaitulah al-wiqayah, menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang muttaqin, iaitulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maknanya orang yang ikut peraturan, tidak melanggar peraturan Allah Azza wa Jalla, maka itu takwa. Pernah satu kali para sahabat bertanya, macam mana kamu faham tentang takwa? Dia tanya soalan yang simple. Dia kata, kalau kamu berjalan di atas padang atau tempat yang banyak duri, macam mana kamu berjalan? Mestilah kita berhati-hati, tengok sini, supaya kita tidak terpijak duri, tidak tersangkut. Jadi demikianlah orang yang bertakwa. Mana kita nak berjalan di atas dunia ni, kita mesti tengok yang mana halal yang kita ambil, yang mana haram yang kita jauhi, yang mana Allah perintah kita buat, yang mana Allah tak larang kita tinggalkan. Itu secara ringkasnya makna takwa. Maka bermula daripada ayat 17 ini dan beberapa ayat ke belakang, ke atas, ke lepas sebenarnya, iaitulah Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang nikmat syurga yang disediakan bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Apa mereka dapat setelah duduk dalam kebun-kebun syurga? Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan mereka dipelihara oleh Allah dari azab neraka. Para jemaah sekalian, cuba perhatikan kan, dalam ayat ini Allah sebut 2 kali kalimah rabbuhum. Ayat 18, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum. Jarang dalam Quran ini diulang kalimah yang sama 2 kali. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala ulang 2 kali. Kenapa? Jawab dia, diulangi lafaz rabbuhum, makna sama, Tuhan mereka. Tuhan mereka, nah, maknanya sama, tapi kenapa diulang? Sebab isyarat kepada bahawa makam di sini bukan sekadar balasan. Allah kata fakihina bima atahum rabbuhum, bukan sekadar balasan. Mu solat, aku bagi ni. Kamu puasa, aku bagi banyak ni. Tetapi dia lebih kepada jazaun wa fadlun, balasan dan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala gandakan pahala kita. Buat 1, paling minima dapat 10. Kita kena ingat, 1 ganda 10. Dan dia boleh naik sampai 700 yang ada angka. Dan ada yang bersifat tanpa limit. Contohnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri ganjaran pahala tanpa limit. Yang orang nak cari sekarang unlimited, makna tak ada had. Allah nak beri berapa? Tengok tahap kesabaran kita. Ada orang tu didakwa dia sabar. Oh, saya ni sabar. Betul ke awak sabar? Sabar. Tapi dia sakit gigi, satu dunia orang tahu. Dia mengadu dengan siapa? Mengadu dengan siapa? Tahu belakang dah sini. Tak usah Facebook.
Oh, dia ni sakit gigi, patut tak mari masjid, patut tak datang pejabat. Maknanya, oh Ustaz, jangan pula kata kami yang menduk ngadu ni tak sabar. Kita kata sabar juga, tapi sabar mengadu. Ada orang yang bila dia sabar, orang tak tahu pun dia sakit. Tiba-tiba dimaklumkan sahabat kita, ahli masjid kita ni tak datang ke masjid sebab kanser dia sudah tahap 4. Contohnya. Maknanya orang ni sampai orang tak tahu. Yang tahunya doktor yang buat dia tahu. Sabar. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil ilmu tadabbur. Kenapa Allah ulang Rabbuhum 2 kali di sini, menunjukkan bukan sekadar balasan, tetapi lebih kepada ihsan dan tafadhul, lebih daripada limpah kurnia Allah Azza wa Jalla dia nak beri kepada kita. Sehingga kan Nabi SAW beritahu para jemaah sekalian, Nabi kata raka'atayil fajri, 2 rakaat sunat fajar yang kita solat tadi, sempat 2 rakaat sebelum subuh tadi, khairum minad dunya wa ma fiha, nilai di sisi Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Masya Allah, itu dia punya nilai dia. Tapi oleh kerana kita tak nampak nilai itu besar, jadi kadang-kadang kita mari awal ke masjid pun tak solat juga 2 rakaat, duduk tunggu kat tiang, tunggu orang iqamat. Kita kata kenapa sampai begitu sekali? Kita telah kehilangan aset yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kita, rak'atai, 2 rakaat je, nilai yang begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang buat kartun kan, lukis gambar orang paling kaya dalam dunia dia ni, akhir sekali dia kata paling hebat sekali 2 rakaat fajar. Dia sukalah sekadar nak takrib, orang panggil nak nampak, tapi itu dia panggil pahala nilaian akhirat. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mereka bersenang fakihina bima atahum. Fakihina bima atahum. Allah kata, Allah Ta'ala, kamu bersenang-senang dengan sebab. Tengok, dia kata bima, dengan sebab dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu. Apa Tuhan bagi kepada kita yang paling tinggi sekali darjat. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita termasuk di kalangan kumpulan ini. Setelah ahli syurga masuk syurga, mereka duduk dengan nikmat yang begitu banyak, Allah tanya, hal raditum, kamu reda dah? Kamu happy dah dengan apa yang aku bagi ni? Tuan-tuan bayangkan nikmat yang tidak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dikhayal oleh hati kita. Tiba-tiba kita dah dapat benda ni, Allah tanya, mu suka dah? Subhanallah. Tentulah kita jawab, ya Rabbi kaifala arda, bagaimana aku tak reda? Allah kata, aku ada lagi, waladaina mazid, aku ada lagi tambahan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tajalli, bukakan hijab, orang yang beriman dapat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Orang yang muka bercahaya pada hari kiamat, dia boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Kemudian di saat itu Allah Ta'ala berfirman, uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Allah kata, wahai hamba aku telah curahkan ke atas kamu keredaan aku tak akan murka lagi sampai bila-bila. Jadi para ulama mengatakan keredaan, reda Allah Ta'ala itu darjat yang tinggi setelah kita mendapat nikmat-nikmat syurga yang lain. Maka dalam ayat ini, ayat yang ke-19, Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allah dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Orang-orang yang hidup dalam syurga. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat, yang baik kesudahannya, hani'a. Kenapa? Bima, tanda situ, bima, dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini dengan sebab. Bagaimana kita nak memahami dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yadkhil ahadul jannah bi'amalihi.
Tidak ada seorang pun hamba Allah Ta'ala ini boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Semata-mata amalan, kita jangan bangga. Oh, aku dah solat, aku dah puasa, confirm aku syurga. Tak. Bila Nabi SAW sebut macam ni, para sahabat bertanya. Sahabat ni, dia tanya, dia kata, wala anta ya Rasulullah. Tuan sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalan. Nabi kata, wala ana. Walaupun aku sendiri tak dapat. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah sebut bima kuntum. Kulu washrabu hani'an bima kuntum, dengan sebab. Maka dalam bahasa Arab dia kata ba di sini dengan sebab amalan kamu. Mana Allah Ta'ala letak likulli syai'in sababa, dengan sebab. Sebelum daripada ayat ini, tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-16, tengok dalam Quran tu ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tidak ada ba di situ. Beza besar tu. Untuk kita tadabbur Quran, tidak ada apa ni, huruf ba tidak ada tu mempunyai makna yang sangat berbeza. Nampak kan ayat 16 tu? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah kata, aku balas kejahatan kamu ma kuntum, apa yang kamu buat tu je. Satu balas satu, dua balas dua. Setara mana orang ni maksiat, itu dibalas. Darjat kezaliman setakat itu yang dibalas. Maka pembalasan itu setimpal. Ma kuntum. Bila mari ayat 19 ini, Allah kata apa? Kulu washrabu hani'an bima, dengan sebab. Dia panggil sebab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang yang buat baik. Mana sebab membuat baik, rahmat Allah Ta'ala mari. Tapi berbeza dengan orang yang buat tak baik, balasannya satu je. Maka di sini dia panggil, di antara dua ayat itu mempunyai perbezaan yang besar. Balasan kepada kejahatan, iaitulah satu balas satu. Tapi bagi orang yang beriman, pahala dia bermula, ini bahasa orang offer sekarang ni kan, bermula dengan 10. Dia ganda sampai 700, dan dia boleh naik sampai kepada tanpa limit. Itu apa yang Allah Ta'ala beri. Maknanya sebab kamu buat melayakkan kamu untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebab kamu buat, maka kamu melayakkan kamu untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh bangga, kita kata semata-mata ibadat lah. Tapi menunjukkan kepatuhan, menunjukkan kepada ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka menjadi sebab untuk kita menerima rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini di antara rahmat Allah. Maka ayat 16 menunjukkan kepada keadilan Allah Azza wa Jalla, dia balas setakat itu. Tapi ayat 19 ini menunjukkan kepada rahmat dan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka dalam bahasa yang kita belajar, ini dia panggil bahasa menunjukkan kepada ar-raja wal khauf. Kita mengharap dan kita takut. Kita sangat perlu kepada pengharapan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat kita buat sikit-sikit, aku ni macam mana? Tak ada macam mana. Solat aku tadi khusyuk ke tak khusyuk? Kalau kita korek semua benda ni, kita akan jadi manusia yang kecewa, mungkin akan sampai ke hospital jiwa. Siapa boleh menentukan? Cuma oleh kerana kita dah buat, oleh kerana kita sudah beramal, maka kita letak pengharapan kita bahawa Allah kabul apa yang kita lakukan dengan seada yang ada pada kita. Itu yang disebut oleh para ulama.
Maka para jemaah sekalian, ayat ini para malaikat telah mentarhib, mengucap selamat datang kepada ahli-ahli syurga. Kemudian terus kita pergi pada ayat 20, bagaimana sifat mereka. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang berderet. Maknanya duduk bersandar, rileks di atas singgasana yang cantik. Dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melepah. Lagi luas cantik matanya. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini zawajnahum, bukan makna kahwin lagi, diberi qarn, teman, pasangan. Tak ada lagi majlis kahwin dalam syurga, tak payah. Yang kahwin atas dunia ni. Kalau ada orang kata saya nak kahwin pula dalam syurga macam mana, kita kata majlis perkahwinan itu buat majlis suka-suka ya. Sebab tidak ada lagi larangan syariat taklif, sudah tidak ada. Dalam syurga ni semata-mata nikmat, bahkan orang makan pun bukan kerana lapar, kerana suka. Tuan-tuan tahu ke dalam syurga tidak ada tandas. Umur ahli syurga berapa? 33. Dan tidak akan bertambah. Tidak kata setiap tahun boleh belah kek hari jadi ke kek ulang tahun, tak ada. Tak boleh nak ulang tahun dalam syurga sebab dia tidak ada malam siang. Bila tak ada malam siang, maknanya tak berubah, tak, umur kita tak naik. Macam mana nak belah kek? Nak makan kek tak ada. Dalam syurga ni semua awak nak ada. Tu saya gurau, kata ada makcik tanya saya, dia kata ustaz saya ni tak boleh tahan satu je kata. Kalau makan nasi tak ada bulu tak boleh makan. Dia kata dalam syurga ada bulu. Kata bolehnya tanya dalam syurga. Kalau ada bukan busuk macam tu lah. Maknanya jangan duk fikir. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, Allah berfirman a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ain ra'at wa la uzun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku dah sediakan kepada hamba-hamba aku yang beriman perkara yang tak pernah terfikir oleh akal, tak pernah tengok oleh mata. Itu nikmat syurga. Kalau kita boleh fikir, tengok rumah orang cantik, kata, oh macam syurga rumah ini. Macam je, bukan syurga kan. Baik, itu dia panggil duduk at-tazwij, makna al-qarnu. Allah Ta'ala beri kawan kita, dia tengok dalam ayat dia kata teman dari kalangan bidadari kan. Jadi masa tu alhamdulillah orang masuk dalam syurga tak ada lagi sifat benci orang, sifat marah orang, sifat cemburu, tak ada. Isteri-isteri kita yang ada atas dunia ni pun dia relax ya dalam syurga, tak ada lagi nak marah-marah. Apa ni abang ni duduk dengan bidadari pula, tak ada. Dia tu ketua segala bidadari, tidak jadi masalah. Bidadari itu di bawah dia. Masya Allah. Baik. Dia kata apa ni? Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Tamatlah nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi soalan, kita ni kalau berjalan, seronok jalan seorang ke seronok dengan keluarga? Seronok dengan keluarga. Oh, saya nak pergi satu family gitu. Penat pun bawa kelakar. Maka disitulah timbulnya satu program di bawah tajuk masuk syurga sekeluarga. Nak ke tak nak? Mestilah ustaz, jangan tanya. Kalau nak pergi syurga, kita nak pergi satu keluarga, satu family kan. Kita kata alhamdulillah. Ayat yang ke 21 tenda. Maknanya timbul soalan, orang ni masuk syurga, di mana keluarga dia? Family dia duduk di mana? Maka Allah jawab. Tengok ayat 21 ni sangat jelas. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan cara beriman. Ini tengok tanda tuan-tuan. Ini ayat ini dia panggil masuk syurga sekeluarga. Orang yang beriman, syaratnya bapa beriman.
ibu beriman dan zuriat dia, keturunan dia beriman, maka apa dia dapat? Wattaba'athum zurriyatuhum, keluarga dia, keturunan dia ikut cara beriman, alhaqna bihim zurriyatahum, kami himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Itu di antara gembira sangat kita apabila kita boleh berkumpul semula, family kita masuk dalam syurga balik. Alhamdulillah. Kemudian kita akan cari pula kawan-kawan. Mana member aku dulu? Ahli-ahli masjid overall dulu dekat mana? Duk solat subuh sekali, solat zuhur sekali, isya sekali. Takkan tak ada. Kita kumpul balik di syurga nanti, insya-Allah. Bahkan ada riwayat yang dalam tafsir yang menyebutkan tentang bila orang ni cari kawan dia tak jumpa, dia pergi tanya balik mereka, di mana fulan bin fulan, kawan saya dulu, orang baik, tapi kenapa tak ada dalam syurga? Malaikat kata, dia tengok dalam neraka. Na'udzubillah. Bila dia tengok, Allahu Akbar, Allah buka, dia nampak. Kadang-kadang orang ni dia tanya, macam mana nak nampak ustaz? Api neraka yang begitu panas? Kita nak cari. Kita kata jangan duk kira di alam akhirat. Alam dunia kita boleh cari kawan kita dengan CCTV, dengan Google, kita boleh cari. Oh, ada dalam tu, na'udzubillah. Maka dengan syafaat orang mukmin, dia, kalau orang tu layak dengan dosa-dosa dia tu boleh layak dikeluarkan, maka dengan syafaat kawan-kawan dia boleh tarik keluar daripada neraka, boleh masuk ke syurga. Maka timbullah pesanan-pesanan kawan-kawan. Kadang-kadang dia jumpa kita, dia tu, ustaz, kalau tak jumpa cari ya. Saya kata ayat ini negatif. Ayat negatif. Kalau tak jumpa cari, maknanya kalau aku tak ada dalam syurga, macam kita tu berasa nak pergi dalam neraka. Jangan sebut macam tu. Ayat tidak tafa'ul. Tafa'ul ni kita nak syurga. Cuma kita boleh pesan cara baik lah. Kita kata, ustaz, kalau kita jumpa ustaz lah, tuan syekh, tuan guru, doakan semoga kita bersama nanti dalam syurga. Itu ayat positif. Jangan guna ayat negatif. Kalau tak jumpa saya cari. Hey, macam nak pergi ke neraka ya awak ni, suruh cari-cari. Jangan gurau. Itu dia panggil gurau, tak betul. Kalau kampung dia panggil gurau biawak. Gurau biawak ni jangan main. Dia cakap sungguh, sakit kita kan. Baik, dan balik kepada ayat kita ni, Allah Ta'ala akan himpunkan balik zuriat keturunan mereka dalam syurga. Tengok nota di bawah tu. Ayat ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya memberi ajaran dan didikan agama kepada zuriat keturunannya untuk dapat mereka berhimpun dan bergembira bersama di dalam syurga. Sebab tu bila kita buat program masuk syurga sekeluarga, bila tanya ibu bapa nak pergi syurga berapa orang? Semua. Soalan yang pertama. Kan? Tapi bila mari soalan yang kedua, tak apa nak jawab. Boleh saya tanya soalan yang kedua? Waktu awak pergi masjid, berapa orang pergi? Tak apa nak jawab. Waktu ada kuliah, berapa orang pergi? Saya seorang je. Lepas tu anak-anak zuriat mana? Duduk dengan game kat rumah. Kita kata macam mana? Pincang kita. Waktu nak pergi syurga, semua nak bawa. Nak kumpul balik di syurga. Tapi sewaktu solat, waktu ada majlis ilmu, sewaktu ada pengajian taklim, anak-anak tak sampai. Yang adanya ayah jarang-jarang bawa ibunya sekali. Kita kata tak boleh. Kita nak duduk berkumpul balik dari syurga, kita kumpul di dunia di tempat-tempat taman-taman syurga yang ada ini. Itu baru betul. Allah kata apa? Alhaqna bihim zurriyatahum, maka zuriat dia akan berkumpul balik di akhirat esok. Maka di sinilah peranan kita para jemaah sekalian di atas dunia ni. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala kumpulkan balik kita, dan pendidikan kepada anak-anak jangan dicuai, jangan abai. Kalau tidak, macam mana kita nak kumpul balik? Dia orang tak jumpa cari jalan, tak jumpa cari tempat. Kita kata ini di antara perkara yang ini sangat besar. Tengok, sambung ayat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai',
dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tak kurang pahala. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Setiap orang itu terikat, yakni dialah sahaja yang yang tanggungjawab terhadap amal yang diusahakan. Maknanya apa yang kamu buat, kamu tanggung. Dosa orang lain tak melarat ke orang lain kecuali bersebab. Tanda tuan-tuan, dosa kita tak melarat ke orang lain. Dosa orang lain tak mari kepada kita kecuali dengan sebab. Apa sebab? Kita bapa, kita biarkan anak-anak kita tanpa pendidikan Islam, tak suruh dia solat, tidak mengarahkan mereka tutup aurat. Contohnya suami biarkan isteri ke sana ke sini tanpa kawalan, tidak patuh SOP syariat dari sudut pakaiannya, maka kita tak boleh kata dosa awak tanggung, dosa saya tanggung. La, itu dia panggil dosa bersebab. Kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai orang yang bertanggungjawab kepada isteri, tiba-tiba kita cuai, maka dosa dia mari kepada kita. Jangan kata tak ada, Allah Ta'ala sebut dah kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak tanggung, kita kata itu orang yang berasingan, tapi di bawah tanggungjawab kena tanggung. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau anak kita dah kahwin, ada suami, macam mana? Kan kadang-kadang bapak ni seronok dia, lepas dia kahwin anak dia, oh bersalah dengan menantu, kamu bertanggungjawab hari ni dengan anak aku dah lepas. Kita kata betul lah, tanggungjawab dari sudut nafkah itu telah berpindah jawatan daripada bapak kepada suami. Tetapi tanggungjawab nasihat, tanggungjawab bimbingan, tanggungjawab amar ma'ruf, nahi mungkar, masih lagi bapak dia bertanggungjawab. Anak tak solat, biar dia ada suami dia lantak lah, mana tanggungjawab kita? Anak mari rumah kita, penampilan yang tidak menunjukkan dia ni seorang muslimah, wajib bapak mesti tegur. Jangan kata saya lepas tanggungjawab dia. Tak, bukan semua lepas tanggungjawab. Yang tak lepas tanggungjawabnya nafkah, itu telah berpindah kepada suami, selagi isteri dia tidak nusyuz, tidak derhaka kepada suaminya. Ingat, ini baik. Allah kata apa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai, terikat dengan apa yang dia buat atas dunia. Mau buat benda baik, alhamdulillah. Mau buat benda tak baik, tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita balik kepada ayat ini, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah kata kami tak kurangkan sedikit pun pahala amalan mereka. Maka di sini kata di Ibnu Abbas, tanda kata-kata Ibnu Abbas ni menggembirakan kita insya-Allah. Ibnu Abbas kata, innallaha yarfa'u zurriyatal mu'min ma'hu fi darajatihi fil jannah. Allah akan angkat darjat keluarga kita bersama dengan kita dalam syurga. Contohnya, seorang bapa darjat tinggi, ibadatnya kuat, takwa dia mantap, amal soleh dia banyak, tapi anak dia ada down sikit, kurang kan? Patutnya kalau masuk dalam syurga, kita duduk di tingkat yang tinggi, anak dia di bawah. Tapi dengan Allah Ta'ala nak menggembirakan bapa dia dengan sebab dia tu orang baik, maka dibawanya, dikumpulnya anak-anak dia sekali dengan dia dalam darjat yang sama. Ini kata di Ibnu Abbas, wa in kanu dunahu fil amal, walaupun anak itu kurang daripada darjat bapa dia dari sudut amalan. Bahkan ada juga yang mengatakan fa in kana al-ibn, anak darjat tinggi, bapa rendah, sama juga. Anak dia kata, ya Rabbi, tak tenang jiwa saya ni kalau bapa tak duduk sekali, bawa naik darjatnya. Sebab itu para jemaah sekalian, kita kena dua-dua pihak, anak, ibu bapa mesti menjadi orang baik. Jangan kata tak apa, saya menumpang-numpang lah, tak ada tempat tumpang. Masing-masing nak tumpang menumpang di akhirat esok kan. Masing-masing kita nak tumpang orang tu, nak tumpang orang ni,
Maka pernah dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, seorang pakcik ni masuk dalam syurga, dia tengok tinggi darjat dia. Ibarat kita beli tiket ekonomi kelas, sampai-sampai ke airport, anak kapal ni panggil duduk kat depan. Biasa naik kapal terbang duduk depan, bukan Asia lah, kapal terbang lain tu, ada kerusi boleh tidur. Saya beli tiket biasa ni, macam mana duduk depan? Kita mesti akan tanya, kenapa cik? Dia kata ada orang tu upgrade awak punya. Pakcik ni tanya malaikat, kenapa aku boleh duduk tinggi? Waktu aku atas dunia dulu tak berapa banyak ibadat. Malaikat kata apa? Bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anak-anak kamu kepada kamu, Allah angkatkan darjat. Subhanallah. Maka kata-kata Ibn Abbas ni memberi motivasi kepada kita di dalam program masuk syurga sekeluarga. Mudah-mudahan kita berjaya untuk mencapai tahap yang baik ini, insya-Allah. Kemudian sikit lagi beberapa ayat yang kita tamatkan dia punya episod tentang keluarga dalam syurga ini. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari masa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai-bagai jenis yang diingini. Allahu Akbar. Sambil duduk relax tu, buah-buahan mari. Nak makan apa? Semua dapat belaka. Di sini kata di sebahagian daripada bahagian diet pemakanan, Allah mula di sini fakihatin wa lahmi. Buah lagi. Biasa kita ni buah ni jadi orang panggil basuh mulut. Tak, tidak betul. Buah dulu baru makan yang berat. Kena. Dalam Quran sebut ahli syurga dia makan buah dulu, lepas tu baru mari daging. Kita ni mohon mana ada. Lepas tu keluar buah, makan buah pula. Dari sudut dietnya tidak tepat. Allah. Dalam Quran ni kalau kita tadabbur, ada belaka nak bincang bab makan pun ada. Nak bincang bab kehidupan ada. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'sim. Mereka dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan lain, berebut-rebut mengambil piala ni, gelas ni. Ni, gelas kaki kecil ni, ini dia panggil ka'sun. Ka'sun, itu bahasa dia. Biasanya macam piala kap tu, kan, kaki kecil. Itu piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul dari peminumnya perkara yang sia-sia, dan tidak pula menyebabkan peminumnya menanggung dosa. Tak ada. Orang minum arak atas dunia ni mabuk, pening kepala, cakap tak betul kan. Kemudian dosa di syurga tak ada. Sudah diminum, mabuknya tidak, cuma diambil nama. Sebab oleh kerana kamu dilarang atas dunia dulu, hari ini dibenarkan dengan nama yang sama tapi bukan arak seperti yang memabukkan itu. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan mereka dilayangi oleh anak-anak muda. Ni pelayan-pelayan macam kita pergi kedai-kedai yang hotel-hotel, pelayan-pelayan ni yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Tuhan kata apa? Ka'annahum lu'lu'um maknun, yang cantik parasnya seolah-olah mereka mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baik. Sebab dia berkelip dia punya pakaian baju, dia pergi mari dalam syurga tu nampak cantik. Lawa kata orang. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat tengok mereka dalam syurga nanti. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. Kita ni suka kan kalau boleh bercakap buah ramai-ramai, dan masa tu tidak ada lagi penjarakan sosial seperti zaman Covid ni, tak ada dah. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka berkata, sungguhnya kami dahulu bila
semasa berada dalam kalangan keluarga kami sentiasa merasa cemas, takut berlaku derhaka kepada Allah. Ini sifat orang nak pergi syurga ni. Atas dunia ni kena ada sifat ni. Takut nak melanggar perintah Allah, takut nak buat derhaka kepada Allah Ta'ala, barulah boleh. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Dengan sebab kita takut atas dunia, maka kita aman di akhirat. Tulis kata-kata ulama ini, siapa yang takut atas dunia, dia aman di akhirat. Siapa dia aman di dunia, takut di akhirat. Mana atas dunia ni kita tak takut berazab, kita langgar perintah Allah, jumpalah di akhirat esok. Tapi bagi orang yang takut, orang yang takwa, orang yang jaga, insya-Allah mereka ini akan selamat di akhirat esok, insya-Allah. Maka Allah Ta'ala mengurniakan kami rahmat dan taufiknya, serta memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohonkan pertolongan Allah, kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya lagi amat mengasihani. Masya Allah. Tuan-tuan para jemaah sekalian, itulah tadabbur kita bermula daripada ayat 17 sampai kepada ayat 28. Boleh balik, ulang kaji balik, bagaimana aku nak masuk syurga sekeluarga. Marilah sama-sama kita motivasi diri kita, kita perkemaskan institusi keluarga kita, sentiasa bermuhasabah. Bawalah anak-anak, didiklah mereka dengan didikan yang baik, dengan didikan ajaran Islam, dengan mengenali Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak-akhlak Islam yang mulia. Mudah-mudahan kita semua berkumpul balik di akhirat esok di dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tamat dulu setakat itu.